Masyarakat Islam telah bermula asal. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada segolongan daripada umatku yang melahirkan kebenaran, tidak memberi mudarat kepada mereka oleh penentang-penentang mereka hinggalah datang kiamat. Darul Arqam selaku taifah kecil yang bertujuan hendak menegakkan kalimah thayyibah telah cuba membina perkampungan Islam. Kampung-kampung yang damai ini dihiasi suasana ibadah, ukhuwah dan kemesraan. Di celah pohon-pohon yang subur, di lereng bukit yang indah, di bawah lambaian-lambaian daun kelapa, didirikan rumah-rumah yang sederhana, surau, sekolah, kedai dan klinik. Jamaah Darul Arqam membina semua ini kerana memenuhi tuntutan fardu kifayah. Di perkampungan ini, anggota jamaah Darul Arqam cuba menghidupkan sunnah Rasulullah ketika umat sudah banyak yang rosak. Sedangkan di akhir zaman ini, hanya taifah yang dapat mempertahankan syiar Islam. Cara pendidikan yang betul akan melahirkan angkatan akan datang yang mulia. Didikan Rasulullah adalah didikan yang sebenar, melahirkan orang mulia di dunia dan di akhirat. Rasul mendidik hati para sahabatnya supaya tunduk kepada keagungan Allah. Hati yang sudah tunduk kepada Allah, patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya. Para sahabat yang patuh kepada Allah telah berjaya membangunkan Islam dalam hidup mereka. Rasul menegaskan, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama mengenal Allah. Menuntut ilmu wajib. Bahkan masa menuntut ilmu lebih panjang daripada segala ibadah yang lain, yaitu daripada buayan sampai ke liang lahat. Didikan waktu kecil seperti menulis di atas batu. Didikan di semasa dewasa seperti menulis atas air. Darul Arqam membina sekolah di tiap-tiap perkampungannya. Lebih 100 orang guru yang bekerja dengan sungguh-sungguh giat siang dan malam, mendidik pelajar-pelajar lelaki dan perempuan yang berjumlah lebih 2.000 orang. Alangkah malangnya kalau anak-anak diajar menari dan menyanyi dan diasuh dengan pergaulan bebas serta pakaian terdedah sejak kecil lagi. Tetapi alangkah bertuahnya seperti anak-anak ini. Pakaiannya menutup aurat, sudah pandai melengkapkan tudung di kepala dan kopiah putih, pandai membaca nama Allah yang 99 atau Asmaul Husna, pandai menghormati ibu bapa dan guru-guru. Ya syabab al-Islam. Di antara sebab-sebab kelumpuhan umat Islam di akhir zaman ialah anak-anak umat Islam dididik dalam sistem pendidikan sekular.
منكم ولا Maka lahirlah orang yang dikehendaki akhlaknya oleh orang barat, dan berlakulah sikap lalai terhadap agama, bahkan menentang agama. كلنا نفنى ويبقى إسلامنا. Sedar dan insaf akan hakikat ini. Darul Arqam yang bercita-cita nak membangunkan Islam telah membina sistem pendidikan Islam yang bermula daripada taraf tadika sampai ke peringkat jamiah. عدت الزمان كلنا فدا هيا للعلا يا شباب الإسلام هيا للإيمان. Wahai pemuda-pemudi Islam, Selain daripada belajar ilmu agama dan akademik, pelajar Yayasan Al-Arqam diberi latihan vokasional seperti pertanian, pertukangan, motor mekanik dan elektrik bagi lelaki, dan jahitan, masakan serta urusan rumah tangga bagi wanita. Latihan ini berguna untuk masa hadapan mereka. bangun berjuang megahkan kebenaran, janganlah takut. Jamaah Darul Arqam melaksanakan perintah Rasulullah yang berbunyi, "Ballighu anni walau ayah." Rasul berdakwah dari rumah ke rumah, di lorong-lorong kota Mekah, di kaki bukit, di pasar Ukaz, di masjid-masjid, di kebun-kebun tamar, pada waktu siang dan malam. Berbagai cara Rasul sampai ke tempat dakwah dengan hanya berjalan kaki, menunggang unta, hemar dan kuda. Sebab itu Allah berkata orang yang berjiwa tauhid benar-benar bagaimana? Setidak-tidaknya iman ayat. Yang dikatakan orang salih, golongan abrar, golongan al-muflihun, golongan al-faizun, golongan ashabul yamin itu. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mukmin yang sejati, orang yang beriman yang sebenar itu. Saya tak nampak pun Tuhan. Mudahkan Tuhan duduk di belah. Rangkanya itu kering, luruh daging-daging dia. Rasul perintahkan dua sahabat supaya turunkan rangka-rangkanya yang telah kering. Wahai pemuda-pemudi Islam, bangun berjuang. Anggota Darul Arqam berdakwah di seluruh Malaysia dan luar negeri seperti Brunei, Indonesia, Thailand, Pakistan, Sri Lanka, Australia, Mesir, England dan Hong Kong. Bangun berjuang megahkan kebenaran, janganlah takut, janganlah bimbang, ajal itu di tangan Tuhan. Hasil daripada dakwah, lahirlah jamaah Darul Arqam. Untuk memupuk ukhuwah dalam jamaah, maka anggota Darul Arqam menghadirkan diri ke perhimpunan tarbiyah sekurang-kurangnya 4 bulan sekali, mengadakan malam ibadah dengan baca tahlil dan berzanji pada tiap-tiap malam Isnin dan Jumaat, hadir ke kelas fardu ain pada tiap-tiap seminggu sekali, dan kadang-kadang mengadakan perkelahan di tepi-tepi pantai atau belayar di laut. Sentiasa dengan Allah, hatinya terpaku dengan Allah, hatinya harap dengan Allah, hatinya khusyuk, tabaruk, merendah diri kepada Allah. Begitu.
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو. Pengalaman kita menunjukkan bahwa Islam yang berasaskan iman dan buahnya takwa akan nampak serpih tanpa kekuatan ekonomi. Kita perlu berjuang sampai ke peringkat mampu mengeluarkan hasil usaha tangan sendiri. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Rasulullah telah memilih Abdurrahman bin Auf melaksanakan tugas membangun ekonomi Madinah yang akhirnya membebaskan umat Islam daripada cengkaman ekonomi Yahudi. Darul Arqam pada masa ini telah membangun perusahaan makanan seperti tahu, kicap, chili sauce dan mie. Selain daripada itu, Darul Arqam juga mengeluarkan sabun dan bedak. Darul Arqam memiliki mesin rakaman untuk merakam kaset-kaset dakwah. Barang keluaran Al-Arqam diedar sendiri oleh anggota jamaah Darul Arqam. Dan sering juga bahagian ekonomi Al-Arqam mengadakan pameran barang-barang keluaran Al-Arqam secara besar-besaran. Ya Nabi salamun alaik, Ya Rasul salamun alaik, Ya Nabi salamun alaik. Sakit ada dua jenis, sakit jasmani dan sakit rohani. Sakit jasmani banyak jenisnya, ada yang berjangkit dan ada yang tidak berjangkit. Sakit jasmani boleh diubati oleh doktor perubatan. Manakala sakit rohani banyak jenisnya juga dan ia lebih mudah berjangkit. Sakit rohani ini hendaklah diubati dengan dakwah, mendengar nasihat dan pengajian, membaca dan mengambil iktibar daripada ajaran Quran dan hadis. فاختفت منه البدر أشرق البدر علينا فاختفت منه البدر. Oleh kerana sepanjang zaman manusia ada saja yang sakit jasmani, maka kita wajib berusaha supaya cara merawatnya sesuai dengan kehendak syariat. Oleh itu, Darul Arqam membina klinik yang melaksanakan cara rawatan Islam dan ubat-ubat yang bersih menurut syariat. Salah satu alat musuh Islam hendak memancing umat Islam ialah menyediakan rawatan yang sesuai dengan mereka. Bila kita sakit, kita menumpang di klinik-klinik mereka, maka kita terperangkap dengan sebahagian daripada layanan yang bertentangan dengan syariat dan ubat-ubat yang bercampur bahan-bahan syubhat dan haram. Di bawah Syu'batus Sihah, klinik Darul Arqam mengadakan bahagian perbidanan, rawatan bagi pesakit-pesakit luar, urut-mengurut, dan nesri atau penjagaan kanak-kanak di bawah umur 3 tahun. Anta misbahus suduri, Ya Nabi salam alaik.
Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun. Rasul pernah bersalam dengan seorang petani yang kasar tangannya. Lalu Rasul bersabda, "Aku gembira dengan tangan ahli syurga." Petani yang beriman dan taat kepada Allah dan Rasul akan dapat syurga di hari akhirat seperti mujahid yang gugur di medan jihad. Tanpa bahan makanan yang diusahakan oleh petani, maka pada adatnya mujahid, pelajar, pendakwah dan para pegawai serta seluruh lapisan masyarakat akan lapar. Kerana besar jasanya para petani yang taat, maka Rasul gembira dengan petani. Oleh itu, Darul Arqam melahirkan petani-petani yang bertakwa, yang sembahyang pada waktunya, bekerja keras dari pagi hingga ke petang. Pernah juga mereka membajak sawah selepas sembahyang Isya sampai waktu subuh. Sembahyang apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Jamaah Darul Arqam berusaha melahirkan hasil pertanian dari sawah yang diusaha dengan mengguna jentera modern, memelihara ikan air tawar, menternak lembu susu, dan lain-lain lagi. Kita cuba bina bidang pertanian ini hingga dapat mencapai ke peringkat bebas daripada bergantung kepada orang lain. Darul Arqam berazam untuk dapat memberi sumbangan kepada masyarakat Islam melalui pertanian. Sunat pun ada bukan sebarang, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hatilah riang, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hatilah riang. Sepohon kayu. Wahai pemuda-pemudi Islam, kenangkan jasa ibu bapa. Hak Muslim ke atas orang Muslim amat banyak. Di antaranya jawab salam, menziarahi orang sakit, mengantar jenazah ke kuburan, memberi nasihat kepada orang yang meminta nasihat. Ini adalah merupakan amal kebajikan yang boleh dibuat secara langsung. Apabila hak Muslim ke atas orang Muslim dipenuhi, akan semakin kukuh dan kuat perpaduan. Bila perpaduan kuat, kita dapat membina syiar Islam dengan mudah dan musuh tidak dapat menghancurkan umat Islam. Jamaah Darul Arqam selalu mengadakan gotong royong membersihkan kampung, tolong mengurus نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو. Media massa lucah dan dusta telah dijadikan sebagai peluru berpandu untuk menyerang fikiran umat Islam habis-habisan. Maka berputarlah fikiran masyarakat Islam hingga serong pandangannya terhadap agama sendiri. Untuk membersihkan pandangan serong terhadap Islam dan mengembalikan fahaman yang benar-benar tepat terhadap agama, maka Darul Arqam mengeluarkan majalah, mencetak buku-buku dan akhbar-akhbar, mengedar keset-keset dakwah, menayang video-video ceramah agama dan perkembangan agama Islam semasa. Syu'bah Al-I'lam diberi tanggungjawab melaksanakan segala rancangan untuk menyebar dakwah secara lebih luas hingga tercapai cita-cita menegakkan kalimah La ilaha illallah